Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar satu bidang dalam pendidikan Islam, bidang akidah, tajuk Al-Malik. Okey. Seterusnya kita baca dialog yang terdapat dalam buku teks kita tu. Okay, sebelum tu boleh rujuk buku teks masing-masing pada muka surat 66. Okay, kita baca dialog dia. Syakrawala meliputi seluruh bintang dan planet-planet di langit, termasuk bulan dan matahari. Planet dan bumi berputar beredar mengelilingi matahari, manakala bulan pula bergerak mengelilingi bumi. Jawab kat anak nama dia, subhanallah, hebatnya. Ini kalau kita belajar sains, dalam tajuk apa ni? Dalam tajuk peredaran matahari dan bulan kan. Macam kita belajar kan. Dalam sistem suria ni ada matahari, ada bumi. Ini sistem suria kita lah. Dan ada bulan. Okey. Dalam sistem kita ni, bumi ni dia akan mengelilingi matahari. Yang ni kita belajar kan? Dia mengelilingi matahari dalam orbitnya. Manakala bulan ni pula dia mengelilingi matahari, mengelilingi bumi. Dia mengelilingi bumi. Betul kan? Jadi sistem ini daripada zaman diciptakan dulu sampai sekarang, dia bergerak di atas orbitnya, atas jalan dia. Bumi bergerak di atas jalan dia, bulan bergerak atas jalan dia. Ini satu ciptaan yang hebat. Ini satu ciptaan yang hebat, yang mana ada kuasa yang besar yang menciptakan perkara ini. Kuasa yang sangat besar. Pernahkah awak dengar ada manusia yang dapat buat benda macam ni? Tak ada kan? Jadi siapa yang menciptakan semua ini? Mestilah yang sangat berkuasa, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada hari ini kita akan belajar salah satu nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita tahu, iaitu Al-Malik. Kita akan belajar Al-Malik. Tajuk ni Al-Malik. Tahu tak apa maksud Al-Malik ni? Okey, jom kita sama-sama belajar. Okey. Nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Malik. Kita tengok pengertian dia. Al-Malik bererti Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha menguasai segala-galanya. Allah menguasai segala-galanya. Kalau kita tengok di sistem bumi ini, peredaran matahari, peredaran bumi mengelilingi matahari, bulan mengelilingi bumi, ada sistem cakrawala. Ini semua ada satu kuasa yang maha hebat yang menguasainya, yang mengaturnya, yang menguasai itu. Bila ada sistem tu, sistem putaran bumi mengelilingi matahari itu, maka terjadilah proses siang dan malam, silih berganti daripada kita kecil sampai ke hari ini, daripada mak ayah kita pada dulu lagi, Nabi Adam dulu kan, sampai sekarang benda tu tetap terjadi sehinggalah hari kiamat nanti. Ini bermaksud ada satu kuasa yang mengaturkan dia, menguasai dia ni, mengarahkan dia. Bumi diarahkan mengelilingi matahari, bulan diarahkan untuk mengelilingi bumi. Oleh siapa yang diarahkan tu? Oleh satu kuasa yang sangat besar, yang maha besar. Itu Allah Al-Malik yang menguasai segala-galanya.
Okey, apakah dalil yang menyatakan Allah ini bersifat dengan sifat Al-Malik? Dalil dia, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mulkus samawati wal ardi yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Surah Al-Hadid ayat ke-57. Maksudnya, dialah yang memiliki kuasa pemerintahan langit dan bumi. Dia yang menghidupkan dan mematikan. Dan dia maha berkuasa atas setiap sesuatu. Ini dalil dia yang kita kena percaya. Apa yang datang daripada Al-Quran dan As-Sunnah, kita terima bulat-bulat. Tak ada banyak persoalan lah. Kita terima bulat-bulat. Dan kita meyakini Allah itu Al-Malik, Allah yang menguasai alam ni. Bila kata menguasai alam ni, bukan kata bulan, bintang, matahari tu. Termasuklah diri kita, Allah yang berkuasa ke atas diri kita ni. Apa yang Allah suruh kita buat, itu yang akan kita buat. Siapakah pemerintah atau pentadbir alam ini yang memiliki kekayaan di langit dan di bumi? Siapakah pemerintah? Donald Trump. Sekarang Joe Biden, yang dikatakan sebagai Presiden Amerika. Dia claim dia tu yang sangat berkuasa di dunia ni. Adakah dia dapat menerbitkan matahari itu di sebelah barat? Sekarang ni matahari terbit di sebelah timur. Adakah Joe Biden yang kata Presiden Amerika yang sangat berkuasa di dunia setakat ini, sekarang ni boleh menerbitkan matahari di sebelah barat? Jawapannya tentulah tidak, kan? Jadi bagi persoalan ini, yang memiliki kekayaan di langit dan di bumi ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makhluk yang diciptakan Allah sebenarnya berada di langit dan bumi, kan? Kalau kita tengok balik, dunia ni sangat luas, sangat luas. Di langit, di bumi ada makhluknya. Kita tahu apa yang makhluk ada di bumi. Kita tahu apa yang makhluk ada di atas langit. Kita tahu tak? Di atas langit itu banyak lagi makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nak tahu? Belajarlah. Belajar. Ada malaikat, kan? Ada syurga, neraka. Okey, seterusnya kita ke muka surat yang seterusnya. Okey, kita tengok dialog antara ustazah dengan anak murid dia ni. Ustazah, apakah arti nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Malik? Al-Malik berarti yang maha menguasai segala-galanya. Nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Malik berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menguasai pemerintahan. Okey, kita tengok sini ya. Yang menguasai pemerintahan, pentadbiran dan pemilikan mutlak segala yang di bumi dan di langit. Tak ada orang claim, tak ada orang boleh habaq dia ni, dia punya bumi, dia punya kawasan. Tak boleh, sebab bumi dan langit ni pemiliknya, yang hak, yang sebetul-betul pemiliknya ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk diri kita. Diri kita ni hanya pinjaman. Diri kita ni, fizikal kita ni hanya pinjaman. Kita boleh hidup ni kenapa? Allah letak dalam badan kita ni roh, nama dia roh. Kalau lah Allah dah cabut roh ni, malaikat Israel dah cabut roh, berguna lagi tak badan kita? Tak, kan? Dah mati dah, nak berguna apa lagi? Okay. Pemerintahan. Jadi Allah letakkan manusia atas muka bumi ini sebagai khalifah, sebagai pemimpin. Bukan pemilik mutlak, pemimpin untuk menguruskan bumi ini. Pemerintah yang sebenarnya ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itulah Allah boleh takbir planet-planet di atas muka bumi ini. Planet-planet di alam semesta ni tidak berlanggar sama sendiri. Kita ada berapa planet, 6 planet, kan? Tidak berlanggar sama sendiri. Malah dia bergerak di atas jalan dia. Sebab apa dia? Sebab ada pemerintah dia. Allah mentadbirkan alam ini dengan sesempurnanya.
Tapi mesti awak ada persoalan kenapa berlaku kejahatan, kenapa berlaku peperangan kan. Itu semua di bawah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jangan persoalkan itu. Mungkin setiap sesuatu yang terjadi ke atas kita itu untuk menaikkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seterusnya kita tengok lagi, ada dialog lagi di antara ustazah dan anak muridnya di bawah ni. Okey, ustazah, Allah Subhanahu Wa Taala mentadbir seluruh makhluk di langit dan di bumi dengan bijaksana. Al-Hakim, bijaksana. Sambung yang tadi lah. Allah Subhanahu Wa Taala mencipta sesuatu mengikut kehendaknya. Seluruh makhluk sentiasa berhajat kepada pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kata anak-anak murid ustazah. Ustazah jawab, beja anak-anak didik ustazah. Itulah bukti nama Allah Al-Malik. Okey. Penguasa. Allah itu penguasa sekalian alam. Allah takbir seluruh makhluk, bukan manusia saja, binatang-binatang. Awak rasa tak binatang ni kan, dia tak ada akal macam manusia. Manusia ni dia ada akal. Beza manusia dengan binatang yang ada akal. Binatang ada otak, manusia ada otak. Tapi kelebihan manusia ni terletak pada akal. Akal ni dapat membezakan baik dan buruk. Kita nak cari makanan apa tu, kita boleh fikir dengan akal kita. Tapi perasan tak kenapa burung yang tak ada akal ni, kenapa burung yang tidak ada akal ni dia keluar cari makan pagi dia keluar, petang dia balik. Jauh lah tu pergi, dia boleh tahu tempat dia balik. Dia tak ada Waze pun, tak ada Google Map pun, dia boleh tahu. Ini bukti bahawasanya Allah yang mentadbir ni. Allah yang mentadbir. Tengok cacing dalam tanah kan. Cacing yang tak ada mata tu boleh berjalan-jalan, merata-rata kan. Boleh korek tanah, tak payah pakai cangkul. Apa lagi Allah takbir kan. Semut-semut ni, di mana ada gula di situ ada semut. Semut ni pula, itulah katanya dia punya hidung kita ni besar lagi pada semut, tapi semut dapat hidup gula yang jauh. Dia dapat pergi cari gula yang jauh. Siapa yang buat semua ni? Allah Subhanahu Taala lah. Sebab Allah Subhanahu Taala yang Maha Al-Malik, penguasa, dia mentadbir seluruh makhluk, bukan manusia saja. Seluruh makhluk sentiasa berhajat kepada ini kita sentiasa berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab Allah tu penguasa kita. Allah itu penguasa kita. Jadi kita berhajat kepada penguasa kita. Contoh kan, orang sakit dia akan mengeluh, ya Allah sakitnya, ya Allah sembuhkan aku. Dia mengharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Seterusnya kita tengok, beriman dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala Al-Malik. Hukum dia wajib. Hukum dia kita wajib beriman dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Hukum dia wajib. Wajib. Bagi orang Islam hukum dia wajib. Dalil nakli nama Allah Subhanahu Wa Taala, firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Fata'ala Allahul Malikul Haqq, la ilaha illa huwa Rabbul Arsyil Karim." Surah Al-Mu'minun. Maksudnya, maka dengan yang demikian maha tinggilah Allah yang menguasai seluruh alam, lagi yang maha benar. Tiada Tuhan melainkan Dia, Tuhan yang mempunyai arasy yang mulia. Kita kena yakin alam ini ada mentadbir Dia yang menguasai Dia. Menguasai Dia iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Pegang ini ya. Pegang ini, insya-Allah kita akan jadi orang Islam yang mantap imannya. Okey, seterusnya kita tengok pula kepentingan beriman dengan nama Allah Al-Malik. Apa kepentingan dia? Nombor 1, setelah kita mempelajari nama Allah Subhanahu Wa Taala Al-Malik, ustazah hendak bertanya kepada kamu semua, apakah kepentingan beriman dengan nama Allah Al-Malik? Okey, ada dialog dalam buku kitab kita ni. Ustazah dia tanya kepada anak-anak murid dia tentang kepentingan beriman dengan nama Allah Al-Malik.
Okey, ada jawapan dia di sini. Okey, saya akan berusaha menjadi manusia yang bersyukur dan meninggalkan sifat yang sombong. Saya sedar walaupun mempunyai kekayaan dan kecerdikan, tetapi Allah Subhanahu Taala jualah yang maha kaya dan maha bijak sana. Kalau kita percaya ni Allah penguasa kan, Allah maha menguasai kita ni, sifat sombong tu takkan ada dalam diri kita. Kadang-kadang orang manusia ni, orang kita ni, bila dia ada kelebihan dengan keuangan, dengan harta benda, dia telah sombong. Kebanyakan, tidak semua. Ada yang lagi kaya, lagi dia rendah diri. Ada. Tapi tak ramai lah sekarang ni. Lagi kaya, lagi sombong, menunjuk-nunjuk di media sosial, kan? Menunjuk di media sosial. Ini yang kita takut ni. Patut ada kelebihan dengan pangkat, dia sombong dengan pangkat dia. Hang buatlah, hang buat. Jaga nanti aku tangkap. Macam tu lah. Lebih kurang contoh dia, kita sombong. Tapi bila kita sedar siapa diri kita ni, kita kecil je. Kita ni dikuasai ni, dikawal oleh Allah Subhanahu Taala yang maha menguasai. Jadi bila kita faham benda tu, dengan serta-merta automatik kita akan jadi orang yang rendah diri. Orang yang rendah diri, dia tak akan sombong dengan orang lain. Okey, seterusnya, menyedarkan kita bahawa kita hanyalah makhluk Allah SWT yang lemah. Kena pegang itu, yang lemah, sentiasa mengharapkan pertolongan Allah SWT. Kita kena sedar bahawasanya kita ni makhluk yang lemah. Sadar tahu mana pun orang tu, berketak-ketak sipek setara mana pun orang tu, nak minum teh panas kena tiup dulu. Kan, nak minum teh panas tu kena tiup dulu. Sadar tahu mana pun. Itu nak tunjukkan bahawasanya kita ni seorang yang lemah. Seorang yang lemah. Kita ada pangkat tahu mana pun, bila main nyamuk ketik, gatal juga. Betul tak? Macam tu lah. Kita jangan duk sombong lah. Kita kena sedar diri bahawasanya kita ni adalah makhluk yang lemah. Lemah dalam segala benda. Lemah dalam segala benda. Seterusnya, oleh itu saya akan tekun beribadah dan berdoa. Kita akan lebih banyak beribadah kepada Allah, sebab kita sedar bahawasanya kita ni hamba yang lemah. Dan ada yang menguasai kita. Ada yang menguasai kita. Jadi kita banyak beribadah lah dan berdoa kepada Allah. Kita minta pertolongan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah dalam solat kan, dalam kelas saya selalu pesan kan, supaya kita solat. Sebab solat tu nak menyedarkan diri bahawasanya kita ni seorang yang hamba sahaja. Dalam solat pun kita pun ada bacakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kepadamu lah aku menyembah dan kepadamu jugalah aku mohon pertolongan. Kita minta pertolongan dengan Allah Subhanahu Taala. Sebab kita ni lemah, dan Allah Subhanahu Taala itu ialah Khalik kita, pencipta kita, penguasa kita. Kita minta dengan dia, bukan minta dengan sesiapa. Okey. 4, menjadikan kita sentiasa menghargai alam. Alam ni kita kena terapkan dalam diri kita supaya kita ni sentiasa menjaga alam sekitar ni. Allah dah buat cantik-cantik dah. Kan ada kes yang terbaru kan, air terjun. Tiba-tiba ada orang pergi potong pokok kat situ. Apa yang jadi sekarang ni, dah tak cantik dah air terjun tu. Dah tak cantik dah. Allah dah yang maha bijaksana ni dah buat ni cantik ni. Kita yang tak hargai alam sekitar. Tebang pokok, buang sampah merata-rata. Tengok, jangan buang sampah dalam longkang, jangan buang sampah dari kenderaan. Ni ramai buat dari kenderaan ni. Tak mau sepahkan dalam kereta, dia buang kat luar. Bukan tinggal buang. Tu salah. Dosa tu, dosa. Okey. Memelihara kebersihan dan keceriaan persekitaran. Ingatlah. Jadi amalkan dalam diri kita supaya kita ni tidak membuang sampah merata-rata, tidak menconteng tempat-tempat awam, tidak buat benda yang tidak disukai oleh agama lah. Kita mesti memelihara kelestarian alam sekitar, sebab kita nak pakai lama. Anak cucu kita pun nak pakai alam sekitar ni. Okey, dia faham
Saya rasa itu sajalah untuk perkongsian kita tentang tajuk Al-Malik dalam bidang akidah pada hari ini. Ini saya rasa sampai setakat ni lah. Cuma kita akan ulang sekali lagi sebagai kita nak ingatlah hukum kita beriman dengan Al-Malik ni wajib. Bila kita beriman, dia akan bagi kesan kepada diri kita. Okey. Saya rasa sampai di sini saja kelas kita pada hari ini. Saya harap apa yang ilmu kita belajar ni kita dapat amalkan bersama. Bukan setakat belajar, tapi kita kena amalkan bersama. Bila kita amalkan, insya-Allah kita akan menjadi seorang anak yang baik, pelajar yang baik, orang Islam yang baik, insya-Allah. Okey, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.